Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi kenalkan saya Cikgu Hairuzin bin Man Amin yang akan mengajarkan awak mata pelajaran sains bagi tingkatan 4. Jadi untuk hari ini sebagai permulaan cikgu nak tunjuk bab 1 dahulu dalam kita punya mata pelajaran sains tingkatan 4 iaitu langkah keselamatan di dalam makmal. Saya percaya pelajar-pelajar ada yang dah ada buku teks. Yang belum ada, cikgu ada pautkan link untuk pelajar-pelajar download buku teks digital, jadi awak boleh rujuk sambil saya terangkan, sambil juga pelajar-pelajar boleh rujuk pada buku teks masing-masing untuk mata pelajaran kita yang pertama ni, langkah keselamatan dalam makmal. Jadi bila bercakap tentang sains, memang takkan lari daripada makmal lah, sebab banyak eksperimen yang akan kita jalankan dalam mempelajari mata pelajaran sains. Jadi sebelum kita nak masuk ke dalam makmal komputer, makmal sains, terdapat beberapa langkah keselamatan yang perlu dipatuhi supaya keselamatan pelajar-pelajar terjamin, kerana di dalam makmal biasanya terdapat banyak peralatan-peralatan yang berbahaya. Lebih-lebih lagi apabila pelajar telah pun meningkat menengah atas, tingkatan 4 dan tingkatan 5, kita dah mula bermain dengan bahan-bahan yang agak berbahayalah seperti asid dan alkali. Jadi untuk menjaga keselamatan, terdapat beberapa langkah supaya kita terselamat dan dapat belajar dengan selamat dan cermat. Okey, jadi kalau tengok dalam buku teks kita, muka surat 4 buku teks, kat situ cikgu dah tunjukkan kat sini peralatan perlindungan diri. Jadi ini adalah peralatan ataupun equipment yang perlu dikenakan oleh pelajar sebelum masuk ke dalam makmal sains apabila mahu menjalankan eksperimen. Yang pertama sekali awak lihat goggle. Goggle itu akan melindungi mata daripada terkena sebarang bahan bahaya seperti asid, amonia dan juga bahan-bahan logam. Jadi semasa kita jalankan eksperimen, kemungkinan berlaku tumpahan bahan-bahan cecair ini. Jadi dengan memakai goggle ataupun cermin mata perlindungan dapat menyelamatkan mata kita sebab bahan-bahan ni berbahaya. Yang kedua adalah topeng muka. Sekarang musim COVID, jadi kebanyakan kita memang pakai face mask lah, ataupun namanya topeng muka. Dia melindungi hidung dan mulut daripada terhidu bahan-bahan kimia yang mudah meruap. Contohnya bahan-bahan, kalau awak biasa pergi ke stesen minyak, sewaktu mengisi minyak petrol, minyak-minyak tersebut akan meruap, sebab itu hidung kita akan bau petrol. Jadi dekat dalam makmal sains, bahan-bahan yang lebih bahaya sebenarnya bukan setakat minyak petrol. Bahan-bahan yang lebih bahaya seperti asid dan alkali, itu bahan-bahan cecair tersebut dia mudah meruap. Dia akan jadi wap dan bercampur dalam udara yang awak sedut. Jadi untuk mengelakkan bahan-bahan kimia tersebut terhidu, kita akan kenakan topeng muka ataupun face mask. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan, lihat kat situ, diperbuat daripada getah, melindungi tangan daripada bahan kimia yang berbahaya. Sekiranya berlaku tumpahan bahan kimia, jadi sarung tangan tersebut akan melindungi kulit kita lah. Baik, yang keempat adalah baju makmal ataupun lab coat. Yang ini mahal sebenarnya, jadi untuk peringkat pelajar-pelajar sekolah memang tak perlulah pakai, sebab kita punya eksperimen pun tidaklah terlalu kompleks sehingga memerlukan kita memakai lab coat yang mahal. Ni mahal sebenarnya, lebih kurang 100 lebih harganya kalau yang baik. Jadi fungsinya untuk melindungi badan kita daripada sebarang kerosakan pada pakaian, tumpahan. Jadi baju makmal ni melindungi pakaian dan juga badan kita, tubuh badan kita lah. Baju makmal. Yang terakhir, yang kelima adalah kasut bertutup ataupun kasut keselamatan. Kasut yang awak pakai, memang wajib datang sekolah pakai kasut. Jadi pelajar-pelajar yang datang sekolah pakai selipar, kadang-kadang memang cikgu marah lah, sebab benda tu boleh mendatangkan kecederaan. Lebih-lebih lagi apabila awak nak masuk ke dalam makmal sains, memang perlu memakai kasut supaya kaki awak terselamat jika berlaku sebarang kemalangan. Kita tak nak berlaku kemalangan, tapi malang tak berbau, benda tu boleh terjadi. Jadi kita kena ambil langkah keselamatan dengan memakai pakaian-pakaian peralatan diri yang sempurna. Ini adalah peralatan perlindungan diri. Kalau baca dekat situ, dekat sini ni, peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai daripada bahaya.
Goggle melindungi mata, face mask melindungi hidung dan mulut, sarung tangan melindungi kulit dan tangan, baju melindungi pakaian, dan kasut melindungi kaki kita. Jadi inilah peralatan yang perlu anda tahu dia punya nama dan fungsinya sebelum memasuki makmal. Tapi biasa memang pihak sekolah kita tak pakai benda ni sebab kita punya eksperimen tidaklah terlalu kompleks. Tapi pelajar kena tahu. Mana tahu besok bila masuk universiti terkejut apabila tak tahu Google tu apa. Jadi kena tahu Google adalah perlindungan mata dan juga 5 lah peralatan asas. Peralatan asas. Baik, yang kat bawah ni. Ini adalah peralatan yang ada di dalam makmal. Yang pertama sekali adalah kabinet aliran Ramina. Ini adalah kabinet yang digunakan oleh ahli mikrobiologi untuk mengkaji mikroorganisma yang kecil. Contohnya virus, COVID kan. Virus. Jadi COVID tu sebenarnya dulu memang dikaji dalam makmal. Jadi untuk mengelakkan daripada si pengkaji ataupun saintis tersebut dijangkiti, adanya kabinet ini. Jadi mikrobiologi virus tersebut berada di dalam kabinet, kita operasikan dia daripada luar. Yang ini digunakan untuk biologi lah, ada di makmal biologi. Baik, yang kedua bawah tu, kabut wasap. Kabut wasap digunakan dalam makmal kimia biasanya sebab bahan-bahan kimia yang mudah meruap, dia akan jadi gas. Jadi apabila dia meruap, kita tak nak terhidu oleh bau gas tersebut. Jadi untuk mengelakkan sebarang hiduan gas, sembang kita memakai face mask, kita juga perlu jalankan sebarang kerja-kerja menuang bahan-bahan kimia yang mudah meruap di dalam kabut wasap yang di bawah tu. Jadi apabila dia tuang, bahan-bahan yang meruap akan terus disedut dekat atas ni nanti, dekat atas ini akan ada kipas yang akan sedut dan keluarkan daripada kita punya bilik, exhaust fan yang akan keluarkan benda bahan yang meruap tersebut. Okey, yang ketiga, penyiram kecemasan. Ini digunakan untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian daripada terkena bahan kimia. Jadi benda ni kalau bahan kimia tumpah kena pada badan awak atau kena pada kulit awak, penyiram ini akan kita gunakan untuk membasuh sebab dia akan mengeluarkan air yang kuat untuk menghilangkan kesan-kesan kimia pada kulit badan kita. Penyiram kecemasan. Kabut wasap dan penyiram kecemasan memang ada dalam kita punya makmal. Ada dekat makmal kimia. Tapi yang kabut aliran kabinet aliran lamina itu sekolah kita tak adalah. Yang itu tak ada. Mungkin kalau awak berada di peringkat universiti awak akan jumpa benda tersebut. Jadi yang kedua benda ni, saya ulang semula, yang atas ni adalah peralatan pelindungan diri yang kita pakai untuk keselamatan diri. Yang bawah ni adalah peralatan makmal yang ada supaya apabila kita berada di dalam makmal, kita akan jadi lebih selamat. Jadi saya rasa itu saja yang cikgu nak terangkan, dua benda ni dahulu. Jadi awak boleh rujuk balik buku teks muka surat 4 dan muka surat 5 berkenaan dengan peralatan pelindungan diri sebelum anda masuk ke makmal. Nanti saya akan lampirkan nota, minta tolong salinkan dalam buku nota masing-masing. Terima kasih.